Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah pagi ini saya akan masuk untuk topik yang pertama. Jadi sekejap saya share dulu. Baik, untuk topik yang pertama ini, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya menggunakan satu buku, iaitu buku yang bertajuk Penghayatan Etika dan Peradaban yang ditulis oleh disunting oleh beberapa pensyarah daripada UMK. Antaranya adalah Atirah Abdul Razak, Nur Azuki Yusof dan juga Zaliha Embong. Jadi hak pencipta penerbit ni adalah hak cipta daripada UMK 2021. Buku ni boleh didapati secara open access lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit yang open access kan buku ini untuk rujukan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk bab 1, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia, iaitu ditulis oleh Atirah Abdul Razak dan juga Zuriati Muhammad Rashid. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. So, kandungan bab dalam bab ni ada pengenalan berkaitan dengan etika dan peradaban, definisi yang berkaitan dengan istilah etika, susun masa etika dan peradaban berasaskan kepada pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial, dan juga analisis etika dan peradaban berasaskan sejarah, struktur sosial dan juga biografi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Penulis buku ni memberikan induksi yang baik berkaitan dengan etika bila dia tanya apa yang dimaksudkan dengan etika. Kemudian penulis ini tidak menjawab lagi apa yang dimaksudkan dengan etika. Bahkan mereka mengeluarkan satu statement, iaitu sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi, semua tingkah laku atau perbuatan mestilah berdasarkan kepada etika. Oh, tak jawab lagi. Orang tanya apa dia etika, tak jawab. Kemudian mereka menarik kita pembaca untuk lebih rasa nak tahu. Macam dalam Quran lah, antara metodologi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa? Yang huruf yang tak ada makna tu, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada makna. Alif lam mim, kan? Ataupun Taha. Dalam Buya Hamka sebut dalam kitab dia tafsir Al-Azhar, tafsir Azhar, tentang peranan huruf-huruf ini. Kan, peranan huruf-huruf muqatta'ah ni sebenarnya peranan dia bertujuan untuk menarik perhatian. Macam orang tengah bising-bising semua, tiba-tiba hai, macam tu. So begitulah juga bentuk penulisan yang baik daripada penulis-penulis buku ini, dengan meletakkan set induksinya sebagai dalam bentuk pertanyaan. Baik, kemudian barulah mereka menjawab apa maksud etika. Tak jawab lagi. Etika adalah perilaku seseorang itu dapat menunjukkan sifat atau perbuatan sama ada baik, buruk, sopan, biadab di mata manusia lain. Tak bagi maksud lagi, dia cuma bagi hint kan. Dia bagi hint. Dia kata etika ni adalah satu perbuatan ataupun satu sifat
Dalam dia ada baik, ada buruk, ada sopan, ada biadab. Kan? So, jadi kemudian barulah penulis tu meletakkan perkataan etika. Etika ni asal dari mana? Diambil daripada etik dalam bahasa Inggeris. Kemudian berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi. Sikap kita ni ada baik, ada buruk. Kan, peribadi kita ada baik, ada buruk. Kemudian mereka mendatangkan maksud dari sudut bahasa Melayu yang diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Apa dia? Etika menurut pemahaman bahasa Melayu ialah akhlak atau moral seseorang. Bila kita sebut tentang etika ni, rupanya dari sudut bahasa dia, maksud dia adalah akhlak atau moral. Kan? Jadi ianya berhubung kait dengan perlakuan perbuatan sama ada buruk ataupun baik dalam mengendalikan situasi yang dihadapi. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan seharian, dia memberi faedah. Kalau pengamalan etika ni memberi faedah kepada diri sendiri dan juga orang lain. Kan? Jadi kerana apa? Kerana apabila seseorang itu bercakap jujur, sopan santun, hormat kepada orang tua akan dianggap beretika. Manakala jika seseorang itu mencuri, bercakap bohong dan tidak jujur, akan dianggap tidak beretika dalam kehidupan seharian dia. Ni. So inilah falsafah asas kenapa kita belajar etika dalam laras bahasa moden, tetapi dalam Islam maksudnya kita belajar akhlak. Kenapa kita perlu belajar akhlak? Kerana dalam masyarakat kita orang yang mempraktikkan etika ataupun akhlak yang baik dihormati oleh orang lain. Kan? Mana disayangi oleh orang lain. Tapi kalau kita hidup tak ada etika, suka menyakiti orang lain, menipu dan sebagainya, maka orang tak tertarik untuk mendekati kita. Jadi alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bincang tentang etika juga bincang tentang adab. Apa maksud adab? Adab ni dalam Kamus Dewan ada, dalam bahasa Melayu ada etika, ada adab, ada akhlak dan sebagainya. So, apa maksud adab? Adab adalah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang luhur. Adab ni sering dikaitkan dengan sesuatu yang boleh, bila kita lihat, boleh melembutkan hati. Kan? Tengok orang tu baik, duduk, sapa kita dengan baik, berkawan kita dengan baik, maka kita lebih suka pada orang tu. Jadi adab ni dia khusus kepada sesuatu yang halus, tingkah laku yang baik dan juga budi bahasa yang baik. Begitu juga dengan istilah dalam bila bincang tentang etik ni, ada adat resam. Ni. Mengikut kepada Muhammad Anwar Ramli. Ni guru saya ni di UM. Adat ialah satu proses yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu dan ianya sinonim dengan istilah kebudayaan, merupakan satu cara hidup. Adat resam ni satu cara hidup. Jadi apa yang Kamus edisi pelajar takrifkan adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Kita ni dalam hidup, satu amalan yang asasnya kemudian bertukar menjadi praktikal dalam satu masyarakat. Contohnya kita dalam hidup kita ni, orang Melayu ni terkenal dengan pelbagai adat resam. Adat perkahwinan, adat kematian, adat kelahiran, kan? Itu semua adalah dipanggil sebagai adat resam. Contohnya lah, kita ni dalam kehidupan seharian ni tertarik dengan seorang perempuan untuk dijadikan isteri. So dalam kita boleh pergi ambil ke macam tu je? Tak. Kita balik beritahu mak ayah, kemudian mak ayah pun susun merisik dulu. Kan? Tanya budak perempuan ni ada orang dah ke? Kemudian barulah meminang.
bertunang, kemudian barulah ada upacara perkahwinan dan sebagainya. Itu semua dipanggil adat resam. Dan kebanyakan adat resam ni bila dipraktikkan secara komuniti, dia lebih kurang sama. Adat perkahwinan masyarakat Melayu ni di Kedah pun sama, di Perak pun sama, di Melaka pun sama, kecuali adalah sikit-sikit perbezaan, tapi konsepnya masih sama. Dia masih ada merisik, meminang, bertunang, berkahwin, berinai dan sebagainya. Itu adat resam. Kemudian ada juga adat istiadat. Adat istiadat ni lebih kepada biasanya protokol lah. Biasanya adat istiadat Malaysia ni berkait rapat dengan upacara-upacara rasmi majlis diraja. Upacara-upacara rasmi majlis diraja. Jadi ini semua adalah orang kata apa, bila kita bincang dalam etika, dia ada istilah-istilah yang ada kaitan antara satu sama lain. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada satu tajuk lagi, iaitu susul masa etika dan peradaban berdasarkan kepada pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Apa ni istilah ni? Pra-kolonial ni adalah waktu di zaman kita tidak dijajah oleh Inggeris. Kalau di tanah Melayu ni oleh Inggeris dan juga Jepun lah kan. Kalau di Indonesia dia ada Belanda, ada Jepun dan sebagainya. Kolonial ni waktu orang kata apa, dijajah, dan pasca kolonial adalah selepas kita merdeka. So apa yang kita boleh baca di sini, waktu pra-kolonial ni satu era tanah Melayu yang belum pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat dan belum dikenali sebagai Malaysia. Ia dikenali sebagai masyarakat tradisional Melayu. So sebelum munculnya zaman kolonial, etika dikenali sebagai adab, adat resam, adat istiadat sudah lama terpasak dalam diri masyarakat Melayu. So setiap perlakuan, percakapan, perbuatan seharian berdasarkan kepada adab-adab tradisional tanah Melayu, dan ketika itu masih belum bercampur dengan etika daripada luar kan. Perbincangan, maksudnya percakapan harian masih menggunakan hamba, tuan hamba, mika dan sebagainya. Okey, kemudian setelah munculnya zaman kolonial, berlakulah percampuran adat, budaya dan etika dalam masyarakat Melayu tradisional. Apa maksud kolonial? Kolonial adalah satu zaman atau era kejayaan penjajahan kuasa barat di banyak negara termasuklah di tanah Melayu. Kolonial barat telah membawa adab dan adat resam mereka yang dibanggakan dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai etika, etos dan juga etiket. Kita dulu orang Melayu makan dengan tangan. Kan makan nasi dengan tangan. Bila datang penjajah barat, bawa sudu, bawa garpu kan, kita mula makan, masyarakat kita mula makan dengan sudu dan juga garpu, dan ada etika-etika lah. Sudu itu mesti dipegang tangan kiri, garpu dipegang tangan kanan, pisau dipegang tangan kanan. So ada etika-etika dia. Jadi bukan tak baik, Okey, kita sambung lagi perbincangan kita tentang etika, dan saya share skrin dulu. So, kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan etika, yang mana kolonial barat ini dia membawa bukan sahaja menjajah tetapi juga membawa etika peradaban mereka dari segi percakapan, berpakaian, pentadbiran dan sebagainya. Itu yang seperti mana yang telah saya huraikan tadi, yang mana makan dengan sudu dan sebagainya tu. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat contoh di bawah ini, ada juga sebilangan orang barat tidak menyukai tradisi orang Melayu, adat orang Melayu. Contohnya dalam bab orang Melayu ni, apabila berjumpa kita
memang digalakkan untuk memberi salam dan juga berjabat tangan. Tetapi menurut Emily Ines, seorang penulis wanita kolonial, telah membincangkan adab masyarakat Melayu dalam autobiografinya. Beliau menyatakan bahawa beliau tidak selesa untuk bersalaman dengan penduduk tempatan kerana dikuatiri terkena penyakit kulit berjangkit. Dan dengan kata lain, Ines beranggapan yang adab budaya masyarakat Melayu sebagai sesuatu yang kotor. Jadi setelah ini pada zaman kolonial lah. So setelah tu berakhirnya zaman kolonial, maka muncullah zaman pasca kolonial. Masyarakat Melayu pada zaman ini mengekalkan budaya yang bercampur tadi. Amalan etika yang bercampur tadi, yang mana ada sikit yang budaya Melayu dan ada sikit budaya Inggeris kerana kesan penjajahan. Dan kita dapat lihat budaya percampuran etika ini merangkumi etika, etos, etiket, adat resam, adat istiadat. Dan masyarakat pada zaman ini sebenarnya telah menerima kepelbagaian variasi etika ini, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung atau menerusi teknologi maklumat kini, kan. So maknanya masyarakat kita dah terima percampuran etika yang pelbagai tersebut. Jadi kemudian kita pergi pula kepada, kalau kita tengok di sini, yang terbaru percampuran versi etika melalui teknologi. Kita dapat lihat contohnya yang kita dapat lihat obvious, jelas sangat adalah berkaitan dengan makanan. Makanan yang mana dalam sajian, kalau ikut penulis, dalam sajian makanan masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai menu masakan harian, menunjukkan kepelbagaian. Tengok hari ni guna masakan Melayu, mungkin makan nasi lemak, esok guna masakan Arab, mungkin makan nasi Arab, lusa pula makanan Cina, ni mi kicap. Kemudian sebagai contohnya seterusnya makanan India, roti canai. Makanan barat seperti burger dan juga fast food, makanan Jepun, sushi dan sebagainya. So percampuran ini berlaku hasil daripada perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia dan juga dengan bantuan teknologi. Dan ini kita dapat lihat boleh juga pengarang meletakkan. Contoh lain adalah dapat dilihat adalah suasana harmoni di kedai mamak popular di Malaysia yang dipenuhi dengan masyarakat pelbagai budaya, agama dan juga lapisan masyarakat. Ini dari sudut positifnya menunjukkan kebersamaan yang wujud antara masyarakat Malaysia, iaitu etika dan peradaban itu perlu ditanam dalam setiap jiwa individu untuk membawa imej masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni. Okey, baik. Kita pergi lagi dalam buku ni, cerita tentang bagaimana kita nak menilai etika. So ada 3 bentuk bagaimana kita nak menghayati etika. Yang pertama melalui sejarah, kemudian melalui struktur sosial dan juga melalui biografi. So kita tengok yang pertama, apa yang kita boleh hayati menerusi sejarah. Ada hukama kata sesiapa yang tidak pernah belajar daripada sejarah, maka sejarah itu akan berulang dan akan mengajar dia erti sesuatu peristiwa yang telah pun berlaku. So maksudnya apa? Maksudnya sejarah ni apa dia? Sejarah ni adalah himpunan peristiwa pengalaman lalu berkaitan dengan individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat. So penghayatan etika ni perlu dari sudut sejarahnya. So meneliti sejarah ini adalah dengan melihat kembali asal usul terjadinya sesuatu.
asal usul individu tersebut, asal usul peristiwa tersebut. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan daripada peristiwa-peristiwa pahit yang berlaku berkaitan dengan etika dan sebagainya daripada terus berulang. Kan? Okey, yang kedua, boleh juga penghayatan etika menerusi struktur sosial, iaitu sistem sosial. So, contohnya Malaysia ni struktur dipenuhi ataupun di orang-orang tanah Melayu ni, orang-orang kita ni sebenarnya telah berfungsi dalam struktur sosial yang tertentu. Contohnya, struktur sosial tradisional diperintah oleh raja, pembesar dan para bangsawan. Manakala rakyat jelata dan hamba merupakan golongan yang diperintah. So, kini struktur sosial ni masih lagi diadaptasi dan dijadikan sebagai salah satu daripada konsep dalam pemerintahan negara. So, hormati struktur sosial, belajar daripada kebaikan struktur sosial supaya terjadinya ataupun terjelma keamanan yang setiap daripada kita impikan, kan? Dan last sekali adalah bagaimana kita nak menghayati sesuatu etika, belajar daripada biografi ataupun riwayat atau kisah hidup orang-orang yang berjaya dalam kalangan orang-orang yang ada di sesuatu kawasan. Macam kita ada di Malaysia, ada di Indonesia, di Nusantara. Bila kita belajar biografi orang lain, tokoh-tokoh terkemuka, ia menjadi pedoman dan panduan bagaimana mereka menghadapi hidup-hidup mereka secara harian dan bagaimana mereka mengekalkan kecemerlangan dalam hidup mereka. Baik. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan dengan penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Jadi di bahagian ini, bahagian terakhir yang mana menghuraikan konsep penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat, negara dan pasaran. So, kita dapat lihat, ikut kepada pengarang ini, dapat lihat bagaimana usaha kerajaan Malaysia berterusan untuk menaik taraf kualiti hidup masyarakat dan memberi peluang kepada individu-individu yang mempunyai potensi untuk mendapatkan kemahiran di mana saja. Contohnya dalam bidang pertanian, dia boleh sambung pengajian di US, di UK dan juga di universiti-universiti yang terdapat di dalam negara, ataupun boleh juga sambung dalam bidang teknikal, kan, dan sebagainya. So, kemudian setelah berjaya, maka orang ini ataupun individu ini boleh pulang dan memanfaatkan kemahirannya untuk pembangunan ilmu dan kemahiran masyarakat. Seterusnya memberi satu nilai tambah kepada masyarakat di Malaysia. Jadi sebab itulah penghayatan etika ini sesuatu yang perlu dipelajari dan ia penting untuk kita semua. Anak-anak masih belajar dalam bidang pelbagai bidang di universiti, maka perlulah menghayati etika ini, perlulah ada satu semangat yang mana satu ketika nanti apabila telah berjaya, maka kita akan balik ke negara kita menyumbang kepada perkembangan masyarakat. So, saya kira sekadar itu dulu untuk hari ini. So, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada kita pada pagi ni, pada petang ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.